Ni na'udzubillah lah, kita minta berlindung lah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran golongan-golongan yang engkar akan akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun golongan-golongan yang cuba mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan siqa ni dihalau, tapi kita di macam kambing orang ramai tu kita diiring, betul. Wasiqal ladzina kafaru, dan diiring ditolak, dihamba-hamba alladzina kafaru, mereka yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, ila jahannam, kepada neraka jahannam, zumara, berkumpulan-kumpulan, berbondong-bondong, ramai-ramai. Nak ceritanya ramanya ahli neraka, ramanya orang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abah ulang balik. Wasiqal ladzina kafaru, dan dia diiring mereka yang kafir, mereka yang engkar Allah Subhanahu Wa Taala, ke mana? Ila jahannam, kepada neraka jahannam, zumara, berbondong-bondong, bukan sikit. Na'udzubillah min zalik. Kita sentiasa rasa takut dalam diri kita. Mudah-mudahan Tuhan lepas kita daripada kesukaran ni. Hatta idza ja, sehingga mereka siapa? Hatta idza ja'uha, sehingga mereka sampai kepada neraka tu, apa yang berlaku? Futihat abwabuha, maka dibuka pintu neraka tu. Sampai di sana diiring-iring sampai penuh kat pintu neraka, maka pintu neraka dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga neraka pun berkata kepada mereka. Khazanatuha tu penjaga. Berkata kepada mereka, apa yang pintu neraka, penjaga pintu neraka tu kata, alam ya'tikum rusulu, tidakkah, bukankah datang kepada kamu seorang rasul, minkum, daripada kamu, yatluna alaikum, yang telah membacakan kepada kamu ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kamu. Penjaga neraka tanya kepada golongan-golongan ahli neraka yang dihalau ke neraka, apanya? Tak ada lagi kau rasul yang baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu? Tak ada kau orang yang baca ayat-ayat Al-Quran kepada kamu sehingga kamu faham, sehingga kamu tahu? Apa mereka jawab? Qalu bala, bahkan ada. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi tetaplah kalimah azab ke atas golongan-golongan kafir. Jadi di sini ayat-ayat Al-Quran ini turun kepada Nabi ajar kepada sahabat ajar kepada tabi'in ajar kepada tabi'in, ajar generasi-generasi sampailah kita hari ini. Inilah sebab mak ayah dia ajar Al-Quran, abah dia ajar Al-Quran tiap-tiap orang ni. Inilah Al-Quran, ayat-ayat Allah ini lah. Supaya kita tahu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan di hari akhirat ni lah Tuhan dah cerita. Mana pagi ni abah dah baca lah. Dah baca, kena dengar dan kena ikut sejauh yang kita mampu, dan sejauh yang kita faham kita kena ikut. Dan sebab apa? Sebab nanti di pintu neraka kepada golongan kafir, malaikat ukit balik. Adakah Rasul tidak membacakan ayat Al-Quran kepada kamu? Mereka kata baca, bahkan dengan bahkan orang kafir sendiri pun hari ini dalam keadaan dunia hari ini mereka boleh mendengar ayat-ayat Al-Quran di mana saja. Tafsir Al-Quran mereka boleh mendengar di mana saja, TV, media sosial, macam-macam. Tapi soalnya apa? Soalnya hati lah. Hati nak cenderung ke tak nak cenderung? Cenderung kepada dunia ke cenderung kepada akhirat? Itu je lah. Maknanya kalau orang yang ada hati yang baik, dia akan cenderung kepada hari akhirat, dia akan cari menerokai ilmu. Itu tanggungjawab kita lah. Talabal ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu, mencari kebenaran itu merupakan satu fardu ke atas orang muslim lelaki dan muslim perempuan. Kena cari. Mak ajar ni ajar lah. Selain daripada ajar, tanggungjawab bis sendiri cari. Tanggungjawab Allah cari. Tanggungjawab iman, tanggungjawab doa. Kena cari lah. Selain daripada abah ajar ni. Bukan kata belajar dengan abah je lah. Bukan begitu. Masing-masing ada tanggungjawab untuk menerokai ilmu pengetahuan. Faham tak? Jadi jangan saja. Hari ni abah baca ayat ni. Selain daripada baca ni, kena terokok lah. Asas dah dapat. File telah buka. Cari letak dalam file. Buka file tu masuk. Buka minda kita lah.
Cari pengetahuan yang berkaitan, letak. Akhirnya kita tahu. Seolah-olah sebuah kereta lah. Mula-mula kita kena tayar. Faham tak? Lepas tu kena bonet, kena kursi, kena enjin, kena steering. Akhirnya kita faham dan kita boleh bawa kereta. Itu menerokai. Asalnya kita tengok keluar ya, secara umumnya, okey ini sebuah kereta. Tapi masuk ke dalam, tahu apa fungsi steering, fungsi brake, minyak. Jadi begitu Al-Quran. Mula tahu sikit tapi kita terokai. Dapatkan maklumat daripada semasa ke semasa. Okey, itu cerita orang kafir lah. Baik. Ayat 72. Qila dkhulu abwaab jahannam. Kerana mereka itu kafir, mereka itu mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperintahkan kepada mereka, qila dkhulu abwaab jahannam, masuklah kamu ke dalam pintu neraka jahanam, khalidina fiha, dan kekalah di dalamnya. Na'udzubillah, inilah yang kita pada takut ni. Na'udzubillah min zalik. Sebab dalam neraka ni, yang pertama nak kena takutnya, apa yang nak takut? Tak? Ini paling takut, tak mati. Mati itu sendiri, apabila hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan kematian itu sendiri. Makna di sana manusia tak akan mati. Duduk dalam neraka tu khalidina fiha abada, kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Abada, berabad-abad, terlalu lama. Dan paling takutnya, macam ada cakap tadi, tak ada kematian lagi. Kalau kita atas dunia ini, katakanlah kita duduk dalam sebuah rumah, gerai tertutup, lock, tak boleh buka, puak rumah terbakar. Paling lama berapa lama kita boleh hidup? Kalau api guru nyala, 10 minit ke lama, mungkin 5 minit pun kita dah pengsan dah. Ataupun 1 minit asal kuat kita pengsan. Mana kalau bakar pun dalam keadaan kita tak rasa dah. Tapi dalam neraka tak ada kematian. Terbakar, maruknya api neraka pun duduk macam itulah. Sebab itulah dia ahli neraka ni paling azab tu, Tuhan kata hangus kulit, Tuhan ganti kulit baru. Faham tak? Maknanya dia akan hidup. Dalam keadaan yang sangat getih, sangat stres, sangat tak selesa. Jadi inilah satu azab yang tak boleh nak cerita. Yang kita kena na'udzubillah min zalik, minta Tuhan pelindung kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tengok dalam doa, ibu segala doa kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lindungilah kami daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di dunia ini, berilah kebaikan kami di hari akhirat kelak, dan jauhilah kami daripada api neraka. Kita sentiasa berdoa tu. Sebab manusia tak akan mampu untuk berada di dalam tu. Jadi sekarang ni kena mengharapkan kepada Tuhan dengan cara kita bertakarrub, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jauh daripada api neraka. Okey. Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha, masuklah ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Fabi'sa, itulah seburuk-buruk maswan, tempat duduk al-mutakabbirin, bagi golongan-golongan yang takbur. Sebab apa abang kata takbur? Sebab daripada takbur inilah yang menyebabkan manusia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis hari itu, iblis ni dia kenal Tuhan, makrifat dia dengan Tuhan, nak banding dengan kita, dia paling kenal Tuhan sebab dia boleh bercakap terus dengan Tuhan. Maknanya dia tahu sangat Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang layak disembah. Dia boleh bercakap secara terus. Tuhan tanya dia, kenapa kamu tak sujud pada Adam? Dia jawab, aku tak sujud sebab Adam ni lebih rendah daripada aku. Itu komunikasi secara terus, maknanya dia sangat mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan sebab apa dia boleh takbur? Dengan sebab apa dia boleh menentang Allah? Sebab ada takbur dari dia. Ada perasaan takbur ni tak boleh. Dia akan bawa kepada fasik, dan dia akan bawa kepada kejahatan. Inilah orang takbur. Sama juga kita, kalau kita takbur dengan orang lain, kita tak akan tunduk pada orang lain sekalipun orang lain itu benar. Itu bahaya takbur tu. Kalau orang itu benar, kita salah, tapi dengan sebab takbur ada dalam diri kita, kita tak akan mengiyakan dia sama sekali. Itu bahaya takbur. Sebab itulah Tuhan kata, fabi'sal maswal mutakabbirin, demikianlah seburuk-buruk tempat bagi golongan yang mutakabbiri, golongan yang membanggakan diri. Dengan Nabi Muhammad pun dia pandai lekeh, tak nak ikut Nabi Muhammad sebab ada takbur dari dia. Tapi kalau kita rendah, kita merendah diri, kita yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan Allah, yakin dengan masyarakat sekeliling kita, kena hormat orang ni, kena respect dekat orang lain.
Yang tak boleh ada dari kita ada kebencian kepada orang lain dengan sebab kita rasa diri kita ni lebih baik. Itu kena faham tu. Kena pegang ni. Jangan cuba membenci masyarakat sekeliling kita dengan sebab kita rasa kita lebih baik daripada mereka. Soal dia nak buat apa-apa itu masalah dia dengan Tuhan. Dia langgar, dia buat jahat, buat jenayah, itu masalah dia dengan pemerintah negara kita. Kalau dia buat dengan kita, kita berhak dakwa dia di balak polis. Bukan kita meletakkan diri kita lebih tinggi daripada dia. Baik, ini masalah hati ni kena jaga. Macam mana jiran kita kena letak satu tanggapan, aku bukanlah yang terbaik. Jadi kena respect lah dekat dia. Bukan dalam keadaan ni kita tak boleh mempertahankan hak kita. Boleh pertahan, tak ada masalah. Cuma jangan letak diri kita ini lebih baik, yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rendah diri. Okey, baik, ayat seterusnya. Ini satu golongan lagi. Wasiqal ladzina taqau, maka diiring alladzina taqau, mereka yang bertakwa. Ini baik ni. Wasiqal ladzina taqau, maka diiring dibawa alladzina taqau, mereka-mereka yang bertakwa rabbahum, kepada Tuhan mereka, ilal jannati zumara, kepada syurga zumara, berpuak-puak, berbondong-bondong juga, hatta idza ja'uhat, dan sehinggalah apabila mereka sampai kepada syurga itu, wa futihat abwabuha, maka dibukalah pintu syurga itu, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga pintu syurga itu kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera kepada kamu. Tengok orang-orang yang baik. Malaikat yang jaga pintu syurga tu awal-awal lagi bagi salam. Betul, kebaikan untuk kamu. Fadkhuluha khalidi, masuklah kamu ke dalam syurga khalidi, kekal di dalam tu. Jadi kita nak sampai situ sekarang. Maknanya kalau dah sampai kat syurga tu, selamatlah. Jadi sebelum sampai ke masa penentuan syurga dan neraka, kita kena mengawasi diri kita. Kena awasi diri kita. Faham tak? Janganlah macam apa kata tadi lah. Hidup atas dunia ni boleh carilah kesenangan. Tak ada orang lari apa, carilah. Tapi awasilah diri kita. Hidup atas dunia ini nak layan nafsu, nak layan syahwat, layanlah. Tapi tengoklah batasan-batasan agama. Faham? Kita seronok main game apa itu nafsu lah. Layanlah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita buat benda-benda yang haram, tak solat ke apa ke, itu langgar batasan agama lah. Faham tak? Kita nak bergaul dengan orang, berkawan lah, tapi jangan sampai langgar batasan-batasan agama. Boleh ingat tak ni? Ini pesanan yang paling penting lah ni, supaya kita tak jadi manusia yang berdosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila tiba di mahsyar nanti. Yang kita bawa lah kitab catatan amalan yang hitam, yang ambil dengan tangan kiri, ambil pula ke belakang. Itu tanda keburukan yang akan berlaku pada kita tu. Sebab tak nak ambil, macam kita terima SPM hari ni, kalau semua tak comel, mesti kita tak berapa nak ambil. Tapi cuba semua comel, mesti kita nak ambil. Jadi kitab catatan hari akhirat pun macam itulah. Kalau kitab tu baik, memang kita terima dengan tangan, terima dengan penuh perasaan, dan kita akan cerita dekat saudara mara kita. Tapi kalau kitab catatan tu buruk, kita malu nak terima, ambil pokok kat belakang, nak buka pemalu, maknanya kita orang yang celaka. Nanti abah baca lagi bab suasana yang Quran cerita bagaimana manusia nak terima kitab ni, keadaan-keadaan yang mereka hadapi. Hari ni kita secara umum dahulu. Okey, sikit lagi. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga pintu surga itu, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Betul, baiknya kamu, baik-baik. Fadkhuluha khalidi, maka masuklah khalidi, kekalah di dalam surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi, ini ahli surga berkata. Lalu mereka itu berkata, alhamdulillahilladzi, syukur kepada Allah, allazi sadaqana wa'dah, yang membenarkan apa yang dijanjikannya kepada kami. Iaitu ada janji surga, balasan surga. Hari ni kita tak yakin lagi kan? Manalah. Tapi satu masa akan datang, apabila kita sampai di sini, barulah kita ucap alhamdulillah, rupanya betul ngerti. Tuhan janji tu betul ngerti. Berlaku ngerti. Wa aurathanal ardha natabawwa, dan mewariskan kepada kami negeri ini. Diguna al-ardu juga, natabawa, sebagai tempat tinggal kami, minal jannah, daripada surga ni, haitsu nasya, kami bebas bergerak di mana saja. Surga mana luah mana.
surga ni tak boleh cerita dah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhahas samawati wal ard. Bersegeralah kamu meminta pengampunan daripada Allah untuk mendapatkan syurga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Luas sangat. Ni kalau kita dapat rumah lagi luas lagi suka tak? Kita hari ni beli rumah, kalau rumah sempit tu tak suka ke? Daripada rumah flat dapat rumah teres, daripada teres nak banglo, daripada banglo nak rumah agar apa, sebab keluasan itu menunjukkan keistimewaan, kesedapan pada kita. Jadi surga pun macam itulah, dah luas, dia ada bertingkat-tingkat, sehinggalah tingkat paling tinggi sekali tingkat para nabi, para syuhada, para rasul. Jadi kita hayat yang Tuhan bagi ni cubalah rebut, cubalah beramal supaya apabila kita mati kelak kita ditempatkan bersama dengan para anbiya, para rasul. Baik, abang nak habis sampai ayat 74 ya, dah panjang ya. Fa ni'ma ajrul amilin, maka yang demikian itu ajrul amilin, sebaik-baik pembalasan ganjaran al amili kepada orang yang beramal, pada mereka-mereka yang jaga kehidupan mereka dengan amal-amal soleh, maka itulah yang mereka dapat. Baik, rasanya tu je lah. Pagi ni semoga apa yang abah cerita satu page daripada ayat 70 sampai 74 je lah. Nak sampai habis dah lama dah. Baik, setakat tu wallahu a'lam. Okey dah,